Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullahu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimu wa nukabbir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budu. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa, melainkan liya'budun, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zariyat ayat 56. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Sama-sama kita terus panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri keizinan untuk sama-sama sekali lagi pada tengah hari ini kita berada di surau kita ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan kita bersyukur pada Allah Taala, sehari lagi Allah Taala panjangkan umur kita. Sehari lagi Allah Ta'ala izinkan kita menumpang di bumi dia, gunakan ni'mat dia. Ini bermakna sehari lagi Allah terus bagi peluang kepada kita semua untuk sama-sama kita nak mengisi perbekalan kita di atas muka bumi ini. Kita bersyukur sehari lagi juga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, gunakan ni'mat dia, dan Allah Ta'ala izinkan kita peluang sekali lagi untuk sama-sama kita nak mengisi perbekalan kita di atas muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita semua pada tengah hari ini Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang saya baca sebentar tadi, selalu kita dengar ayat ni. Wa ma khalaqtul jinni wal ins. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Cuma Allah Ta'ala ciptakan jin, Allah Ta'ala ciptakan manusia. Yang paling baik kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan manusia. Dan dengan manusia ni Allah Ta'ala bagi akal, ada roh, ada jasad, dan ada hati. Dengan akal inilah Allah Ta'ala bagi kepada manusia terlalu sedikit ilmu. Wa ma utitu min ilmi illa qalil, dalam surah Al-Kahfi. Tidak aku bagi kepada manusia ni melainkan terlalu sedikit ilmu. Ayat seterusnya Allah Ta'ala berfirman, Qul law kana al-bahra midada kalimati rabbi lanafidal bahra qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'ni bimislihi madada. Dan andai katalah kamu ambil air laut untuk dijadikan tinta, dakwat. Air laut ni seluruh yang ada di atas muka bumi ni, bukan dekat pantai Maurib saja. Dan kering air laut Allah sebut. Dan kering air laut, kamu tulis ilmu Allah tu, lanafidal bahra qabla an tanfada kalimati rabbi. Masih banyak lagi ilmu Allah yang kamu tidak ketahui. Walau ji'ni bimislihi madada. Makna dia air laut ni kering semua. Tulis ilmu Allah, masih banyak lagi kamu tidak ketahui. Maka sebab itulah Allah telah sebut, tidak aku bagi kepada kamu melainkan terlalu sedikit ilmu. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi ini berdasarkan akal yang Allah Ta'ala ciptakan pada manusia. Manusia boleh mereka cipta berbagai-bagai alat. Kita nak pergi jauh
dulu berbulan-bulan. Hari ini cukup dengan beberapa jam kita dah sampai ke destinasi. Contoh, kita pergi ke Mekah. Dulu nak pergi sebulan balik. Mekah, Jeddah nak pergi ke Mekah 2 hari baru sampai. Hari ini kita sampai ke Mekah dalam tempoh 10 jam. Kita dah sampai di Mekah. Ini tahun 2024. Mungkin tahun 2034 kita boleh buat umrah dalam masa 1 hari. Itu akal manusia ni cerdik. Dan 4:30 pagi kita pakai kain ihram daripada rumah kita Sungai Buloh, naik train. Masa tu UAM dah projek buat train laju daripada Sungai Buloh nak pergi ke KLIA. 15 minit sampai KLIA, naik train pukul 5 pagi. Dan kemudian naik kapal terbang pergi ke Jeddah. Hari ini kapal terbang ke Jeddah 8 jam 50 minit. Tahun 2024. Akal manusia makin lama makin cerdik. Tahun 2034 kelajuan kapal terbang mungkin cecah 3,500 km sejam. Sekarang ni kelajuan 800 lebih. Kalau 3,000 km sejam, 3,500 km sejam, kalau 800 kira 8 jam sampai. Kalau 3,000 berapa jam? Jarak 8,000 km, 2 jam sampai dah di Jeddah. Maknanya pukul 5, 6, 7 kita sampai di Jeddah. Kemudian kita naik kereta api pula. Tak payah tuan-tuan cari taksi, turun dekat airport Jeddah tu, naik train terus sampai ke bawah Masjidil Haram. Tu sampai bawah Masjidil Haram, kita terus naik atas pukul 8.30 sampai di Masjidil Haram. Kemudian kita laksanakan ibadat tawaf. Tawaf tuan-tuan tak payah berjalan. Naik skuter tu dia jalan sendiri, 15 minit habis. Kemudian buat sa'i. Selesai semua sa'i tahlul pukul 9.45. Kita keluar Masjidil Haram, naik dekat Hotel Sofa. Makan roti canai 2 keping. Masa tu sekeping 95 rial harga dia. Selesai, kemudian kita turun balik buat tawaf sunat. Zuhur kita buat sembahyang jamak serta qasar dan terus buat tawaf wada'. Pergi ke Jeddah balik pukul 3.30. Naik kat kapal terbang pukul 4. Pukul 4, 5, 6, 7. Pukul 7 sampai ke KLIA. Naik train pula pergi ke Sungai Buloh balik. Sampai Sungai Buloh pukul 7.20. Sampai rumah kita pukul 7.45. Mandi, siap-siap pergi surau dekat rumah kita. Ustaz Nizam baru start ceramah kuliah maghrib. Tuan-tuan percaya tak percaya ni tuan, tahun 2023. Sebab otak manusia dia makin lama makin cerdik. Itu Allah Ta'ala bagi kepada kita ilmu. Sedikit ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang sepatutnya manusia ni, bila Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu, maka dia kena cari sesuatu untuk dia nak mendekatkan diri dia dengan Allah. Sebab tujuan asal Allah Ta'ala ciptakan manusia ni untuk mengabdikan diri pada Allah. Kena cari cinta Allah. Sebab Allah Ta'ala sudah pasti kasih cinta sayang kepada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia. Bila hamba dia ni buat silap, Allah Ta'ala boleh maafkan. Bukan sekadar Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala boleh lupakan kesilapan hamba dia. Bukan sekadar Allah Ta'ala boleh lupakan, boleh maafkan, bahkan Allah Ta'ala menyayangi pula hamba dia tersebut. Itu sifat yang ada kepada Allah. Maka kalau kita baca Al-Quran, kalimah yang berkaitan dengan kasih sayang Allah Ta'ala ni ada 3 kan. Yang pertama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahmah. Bila sebut Ar-Rahman, Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia, pemurah kepada hamba dia, Allah sebut 50 kali dalam Al-Quran. Ar-Rahim, Allah Ta'ala sebut sebanyak 90 kali sayangnya Allah kepada hamba dia. Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut 70 kali. Jadi nak gambarkan Rahim, Rahman dan juga Rahman, itu semua menggambarkan sayangnya Allah kepada hamba-hamba dia. Satu hari, ketika mana berakhirnya perang Badar. Perang yang kedua dalam Al-Quran, yang pertama dalam sejarah Islam. Dan kita tahu perang Badar ni tujuan Nabi pergi ke Badar, jarak dia lebih kurang 200 km lebih daripada Madinah. Bukan tujuan untuk berperang,
tapi untuk menyekat satu kabilah dagang yang diketuai oleh Abu Sufyan. Kita tahu tuan-tuan, Nabi berhijrah, sahabat-sahabat tinggalkan semua hartanya di Mekah. Hijrah ke Madinah selai sepinggang. Keluarga Ummu Salamah harta banyak. Abdurrahman bin Auf harta banyak. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi harta banyak. Begitu juga dia Osman ibnu Affan harta banyak. Semua tinggal di Mekah semata-mata nak hijrah ke Madinah. Apa jadi harta sahabat-sahabat yang kaya ni? Musyrikin Mekah rampas. Dan orang Arab setahun 2 kali dia pergi meniaga kan. Musyrikin Mekah rampas harta Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dia bawa harta ni, modal dia tak ada. Dia ambil harta sahabat ni, modal dia atas angin dia. Dia bawa meniaga ke Syam. Jadi sahabat-sahabat kata pada tahun yang kedua hijrah, ya Rasulullah, boleh tak kita sekat kabilah dagang ni, kita nak ambil harta kita balik. Jadi Nabi pergi tujuan untuk nak sekat kabilah dagang. Sebab tu sahabat-sahabat pergi ke Badar, tidak ada persiapan seperti berperang. Yang naik kuda seorang ya, kuda tu pun tidak ada baju besi, tidak ada pedang. Dia pakai pelepah tamar ya. Sahabat-sahabat pergi banyak pakai seluar tech suit dengan baju pagoda ya. Selipar Jepun, contohlah nak senang faham. Tapi dia takdirkan berlakunya peperangan. Musyrikin Mekah ni 1000 orang. Tentera Islam 313 orang. Dari dalam kalang kabut berperang tu, kita tahu tuan-tuan, perang Badar ni berlaku dalam keadaan Allah Ta'ala turunkan para malaikat untuk bantui tentera Islam. Dan musyrikin Mekah dia datang bukan dengan orang lelaki saja, dengan orang perempuan pun dia bawa. Dalam kekalutan peperangan tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu yang membawa anak dia. Tiba-tiba tengah-tengah kabut berperang ni, anak dia tu hilang. Anak dia ni masih lagi menyusu. Hilang-hilang, dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memperhatikan keadaan wanita ni. Dia cari anak ke depan, belakang, kiri, kanan, tak jumpa. Sehinggalah setelah berlakunya berakhirnya peperangan, tentera Islam dapat kemenangan, dan ramai di kalangan musyrikin Mekah ni ditawan. Sebagai tebusan dia, mana yang ada duit bayar pampasan. Mana yang tak ada duit wajib mengajar umat Islam yang ada di Madinah. Dalam ramai-ramai tawanan perang ni, Nabi SAW tengok seorang ibu sedang mendakap anak dia, sedang menyusu anak dia, musyrikin Mekah ni. Maka Nabi SAW berkata pada sahabat, bagaimana keadaan ibu ni kalau ada satu api yang menjulang tinggi, dia ambil anak dia ni, dia campak ke dalam api. Agak-agak ibu ni sanggup tak? Tidak ya Rasulullah. Tadi dalam peperangan tadi Rasulullah, dia cari anak dia sebab dia terlalu sayang kepada anak dia. Bila dah jumpa anak dia, dakap anak dia, dia cium anak dia, dia bersihkan anak dia, dia bagi susu anak dia sampai anak dia kenyang. Dia sangat sayang kepada anak dia. Maka Nabi SAW sebut, begitulah diibaratkan Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia lebih daripada ibu yang sayang kepada anak dia ni kalau dicampak ke dalam api. Tuan-tuan, mungkinlah tuan-tuan ni naluri ibu mungkin tak ada kan. Tanya orang rumah kita, sayang tak kepada anak? Sayang. Dan sampailah umur 20-an. Bila umur 20-21 ni, dia balik asrama. Kalau dia benci juga, dia marah juga. Dia balik asrama, dia sibuk dengan gadget dia, dia sibuk dengan komputer dia, basuh baju tak nak, sidai baju tak nak, masak tak nak. Mak kata apa? Kau pergi balik asrama lah. Nyebuk ke sini, kata malah. Ada masa dia mak marah. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia. Kalau hamba dia ni buat silap, kalau dia boleh memaafkan. Bahkan Allah Ta'ala boleh melupakan. Dan Allah Ta'ala boleh menyayangi pula orang tersebut. Ini yang sifat keada pada manusia ni kebanyakan kadang-kadang payah nak ada lah. Tentang katalah orang biasa fitnah kita. Orang biasa kata dekat kita. Orang biasa mengumpat kita. Yang menyebabkan kita ni difitnah. Dan setelah dapat kebenaran, kita buat saman fitnah ke apa ke benda ke, nama kita bebas. Jadi tuan-tuan, orang yang fitnah kita tu datang jumpa kita, agak-agak tuan-tuan dia minta maaf. Agak-agak tuan-tuan nak maafkan dia tak? Agak-agak nak maafkan dia tidak?
Seorang yang angguk, yang lain macam tak nak maafkan dia. Awak keras sangat hati tuan-tuan ni. Katakanlah kita boleh maafkan. Baik, kita boleh maafkan, tapi boleh tak kita melupakan fitnah yang dia buat pada kita? Tak boleh kan? Abang pun macam saya juga, hati keras juga. Katakanlah kita boleh maafkan. Katakanlah kita boleh lupakan. Agak-agak tuan-tuan boleh tak sayang dia? Boleh tak sayang dia? Payah tuan-tuan. Kalau kuliah muslimat sedap cerita ni tuan-tuan. Kita malah muslimat, kok muslimat ada belakang tu kan. Kita buat contoh lah. Katakanlah muslimat ni tuan-tuan, suami dia tipu dia. 15 tahun dia tipu suami, dia tipu isteri dia. Tipu apa dia kata? Dia dah menikah 15 tahun, nikah seorang lagi. Lepas 15 tahun baru dia cerita yang dia ni dah menikah. Anak dah masuk 3 dah. Agak-agak dan tuan muslimat ni boleh tak maafkan suami dia? Tak dengar pula perempuan cakap. Kan? Tertutup kan? Katakanlah dia boleh maafkan. Kak, saya nak tanya akak boleh tak lupakan kesalahan suami akak 15 tahun ni? Tobat tak ada cakap Ustaz. Kan? Okey, katakanlah akak boleh maafkan, akak boleh lupakan. Agak-agak akak boleh tak menyayangi? Bukan suami ni, menyayangi madu akak. Agak-agak boleh tak? Kau tuan-tuan tak ada pengalaman ni semua? Saya pun tak ada. Pasti kita tak akan boleh kan? Sebab apa? Kita punya tahap ni tuan-tuan, kita boleh maafkan, kita boleh lupakan, tapi nama nak menyayangi payah. Tapi Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia, dan lebih daripada itu lagi. Maka sebab itulah kita nak mencari cinta Allah Ta'ala kepada kita. Tapi ustaz hari tu ustaz lain ceramah lain pula sebut. Ustaz kata nak cari cinta Allah, sedangkan ustaz dulu sebut suruh cari pahala lah, kita beribadat ni tujuan dia. Betul. Sebab itulah Imam An-Nawawi dalam kata-kata dia menyebut tahap ibadat manusia ni, ni kita nak cari cinta Allah, dibagi kepada 7. Cuba kita tengok kita yang mana satu ni tuan-tuan. Tahap ibadat yang ada kepada manusia ni dibagi 7. Yang pertama, seorang itu beribadat kerana takutkan Allah. Ini tahap ibadat seorang hamba. Dia merasa dia hamba. Dia terikat dengan ketentuan Allah. Sebab kita dengan Allah hamba, bukannya makan gaji. Kita bukan pekerja Allah. Kita bukan rakyat Allah. Kita ni hamba Allah. Bila hamba ni kita terikat dengan apa juga ketentuan Allah, takdir Allah, dan kita tak tahu apa takdir kita ni. Seorang pun tak tahu takdir kita. Dan anak kita ada ramai, kita tak tahu takdir dia, jodoh dia, sebagainya. Seorang pun tak tahu. Dalam ceramah-ceramah saya selalu buat contoh takdir ni macam mana. Contoh dia, alhamdulillah takdir tuan-tuan, daripada ramai-ramai yang adalah satu bangunan ni, tuan-tuan ditakdirkan pukul 1 sampai pukul 2 kita ditakdirkan berada di surau tingkat 8. Okey, lepas ni kita nak pergi mana? Balik office. Tuan-tuan yakin ke boleh balik office lepas ni? Yakin tak balik office? Dan abang seorang yang eleng, yang lain macam yakin kan? Habis tu lepas ni nak pergi mana? Mati ustaz. Janganlah mati dulu, tunggulah saat. Mungkin lepas ni kita keluar-keluar saja dekat surau kita ni, tiba-tiba bos kita ke, manager kita ke, dia kata, you ikut I pergi mana? Pergi airport. Ada kawan I nak pergi umrah. Teman dia pergi tengok pergi umrah. Mungkin lepas ni kita pergi KLIA. Kita tak tahu takdir kita. Sebab kita ni hamba. Tak boleh, hamba ni tak boleh buat sesuka hati. Kita terikat dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi seorang tu beribadat kerana takutkan Allah, itu ibadat tahap hamba. Satu. Yang kedua, kata Imam Nawawi, seorang tu beribadat kerana apa? Kerana melaksanakan perintah Allah. Ini tahap ibadat orang alim. Pasal apa dia beribadat? Dia beribadat kerana nak tunjukkan bagaimana dia ada ilmu. Dan kalau dia buat ibadat tu tersalah buat ibadat, yang menyebabkan rosaknya, batalnya dia punya solat dia, yang menyebabkan rosaknya dia punya puasanya. Kalau dia pergi umrah, rosaknya ibadat umrah dia.
Tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Dan orang yang pergi umrah, masalah dia dah balik umrah, rujuk kepada saya. Ya, saya pembimbing ibadat umrah daripada tahun 2005 sampai sekarang ahli muzakarah lembaga tabung haji. Dia pergi setengah syarikat lain, dah balik Malaysia dah. Lepas tu telefon saya, Ustaz, saya berbalik umrah 3 hari. Ya, Alhamdulillah, umrah makbul. Tapi ada masalah sikit lah Ustaz. Apa masalah dia? Masalah dia, saya lepas tawaf umrah yang pertama, saya rasa letih sangat. Lepas tu saya masuk bilik, saya tak buat sa'i lagi. Lepas tu saya tukar baju apa semua, saya duduk. 2 hari lepas tu saya tunggu buat tawaf wada sebab nak balik Malaysia dah. Mana dia sa'i pun tak buat. Tahlul tak buat. Tu nak tanya Ustaz macam mana? Bang, biar betul bang. Bermakna abang dah balik Malaysia ni, abang buat tawaf wada tu tak sah kata. Sebab tawaf abang baru tawaf umrah, makna dia sa'i tak selesai lagi. Abang ni masih lagi dalam ihram umrah. Habis Ustaz, saya nak buat macam mana Ustaz? Abang pergi pakai kain ihram balik. Ustaz, dekat Malaysia macam mana nak pakai kain ihram Ustaz? Pakai kain ihram balik. Lepas tu abang buat dam ihsar. Mana dia sembelih seekor kambing. Nak bebaskan diri abang daripada ihram ni. Sembelih seekor kambing. Di mana tempat kita berihsar, di mana tempat kita sembelih. Kalau kita sembelih dekat KL ni, habis tu Ustaz, daging tu takkan nak buat Mekah Ustaz. Tak apa, daging ni kita masak kari ke apa ke, bungkus-bungkus, bagi dekat jemaah surau UEM. Lepas kuliah zuhur bagi seorang sebungkus, boleh tak? Boleh, tempat kita berihsar. Tapi saya nak tanya satu, abang dah bersama belum dengan isteri? Kenapa Ustaz kata? Kalau dah bersama dengan isteri, saya counter bang. Sebab dia, abang tak selesai lagi dalam ihram ni. Allah Ustaz, betul macam mana? Saya nak tanya dah bersama belum? Saya rasa macam belum lagi. Mana boleh rasa kata. Jadi betul-betul bang kata, ini hukum ni bang, ini hukum tak boleh main-main kata. Sebab apa ni tuan? Sebab orang yang beribadat ni kerana dia kerana perintah Allah, orang ni alim. Alim ni dia bimbang takut rosaknya tu. Dan tuan jangan main tuan, banyak kes ni. Kan? Banyak kes. Habis tu tak tanya ke mutawif. Saya pun malu mutawif tu pula, orang ramai. Dia kata dia punya syarikat tu pula ramai, apa dia nak layan kita pun. Tu payah kata. Jangan main-main bang kata. Itu tahap ibadat orang alim. 2. Yang ketiga. Yang keempat, kenapa beribadat? Kerana nak pahala. Itu yang ketiga. Tuan-tuan, nak pahala. Makna dia ini tahap ibadat saudagar. Orang ni dia nak kira untung. Dalam niaga, dia pentingkan ringgit dan sen, duit dia. Dia nak apa dapat keuntungan. Kalau dia buat tu, apa yang dia dapat? Dan macam tuan-tuan dengar ceramah ni lah, apa yang tuan dapat? Nak katakan dapat nasi Arab lepas ni, memang confirm tak ada. Saya tengok tak ada dah. Tak dapat nasi Arab. Orang nak duit. Orang nak benda. Orang nak makan. Tapi tak ada benda. Apa yang kita nak? Dia nak pahala. Ini saudagar. Dia nak dapat, dia dah bagi apa yang dia dapat manfaat balik. Macam bajet baru-baru ni lah tuan-tuan. Pukul 3 sampai pukul 6.30. Tuan-tuan dengar tak bajet? Tuan-tuan dengar bab mana? Kita dengar ke unjuran fiskal kita naik, KDNK kita naik 4.5% dan unjuran tuan-tuan ingat ke tu? Tuan-tuan mana ingat yang tu? Yang tuan kita tak ada ilmu tu. Yang kita nak dengar berapa BRIM kita dapat. Sekarang dipanggil bantuan madani. Yang tu kita dapat. Yang kita nak dengar. Kalau jawab orang kerajaan, apa ni nak dengar? Orang kerajaan ni nak dengar penjawat awam dapat berapa bonus. Dapat 500 bonus. Grade 56 ke atas tak dapat apa. Yang tu kita nak dengar. Sebab apa? Kita nak dapat manfaat. Jadi makna dia, orang yang beribadat tujuan dia nak dapat pahala. Ini tahap saudagar. Boleh tak? Boleh. Tak salah kita nak beribadat ni nak dapat pahala. Dan itu yang ketiga. Ada tahap ibadat manusia ni pula, dia beribadat kerana apa? Kerana nak pada syurga Allah. Ini tahap ibadat yang dikatakan orang yang al-ihtisab. Orang nak dapatkan sesuatu tempat yang terbaik pada waktu yang terbaik. Dia buat ibadat. Al-ihtisab nama dia. Nak pada syurga. Contoh. Ada orang bersedekah. Dia sedekah hari lain tak bersedekah. Dia sedekah hari
Hari Jumaat dia. Walhal kita nak bersedekah ni hari-hari dia anjurkan kan. Ada orang hari Jumaat dia sedekah. Ada orang Jumaat pun tak ada sedekah. Dia sedekah bila? Ramadan dia. Ini jenis ibadat yang dia nak al-ihtisab. Al-ihtisab ni nak dapat ganjaran yang banyak pada waktu-waktu yang banyak Allah Ta'ala bagi manfaat dia. Banyak pada waktu ni. Ada orang beribadat tu, contohnya buat sembahyang sunat awabim. Buat sembahyang sunat awabim. Contoh kan, ada satu tempat saya ceramah tu, maghrib sampai isyak ni kan, betul ada hadis tu, walaupun kategori hadis tu dhaif, barang siapa yang solat 12 rakaat. 12 rakaat ni bersamaan dengan 6 apalah, satu sembahyang sunat ni dua rakaat kan. Maknanya 6 kali sembahyang lah. Sama seperti menyamai ibadat dia seperti 12 tahun ibadat. Itu hadis dhaif. Jadi ada orang masa kita ceramah, dia buat sembahyang sunat awabim. Sampai kita habis ceramah, dia pun habis sembahyang. Kan? Itu orang yang nak dapat ganjaran pahala syurga. Ataupun nak dapat dia punya ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu-waktu tertentu. Walhal kalau dia duduk dalam majlis ilmu tu, dia lebih banyak pahala. Kan? Lebih banyak pahala. Sebab tu Nabi sebutkan hudur majlisal alim afdala min salatin alfa rakaah. Kamu menghadiri majlis ilmu lebih baik daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Wa iya alfal marid, lebih baik daripada kamu menziarahi 1000 orang sakit. Wa syuhudin alfal janazah, lebih baik daripada kamu melihat 1000 janazah. Faqila ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah kita dulu majlis ilmu lebih baik daripada kita membaca Quran? Nabi SAW bersabda, wa hal yanfa'ul Quran illa bi ilmi. Apakah Quran kamu baca memberi manfaat kepada kamu sekiranya kamu baca tanpa ilmu? Terbatal kan? Nah, ini jenis al-ihtisab. Seorang tu beribadat tujuan dia untuk nak dapat ganjaran syurga. Dia cari waktu tertentu saja. Baik. Kemudian kategori yang ke-5. Tujuan seorang tu ibadat, tujuan apa? Nak cari cinta Allah. Ni kita nak cari ni. Maknanya nak cari cinta Allah macam mana? Nak cari cinta Allah Ta'ala ni supaya Allah sayang kepada kita, kita sayang kepada Allah. Makna dia supaya Allah kenal kita, kita pun kenal Allah. Tuan-tuan, bila kita dah kenal Allah, Allah pun dah kenal kita, apa yang kita minta, apa yang kita pohon, apa yang berlaku di atas dunia ni kita redha. Itu katakan cinta Allah tu. Bila redha dah, mana kalau bahasa moden ni sebut apa? Apa yang kita minta ni semua berjalan dengan lancar. Everything is running well. Betul ke bahasa Inggeris ni? Hantam sajalah janji bunyi bahasa Inggeris sudah kan. Nak cerita macam ni, nak senang faham lagi tuan-tuan kan. Kita ni nak kenal Allah, Allah kenal kita. Katakanlah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong datang dekat bangunan tuan-tuan ni. Nak buat lawatan ke ataupun nak resmikan bangunan. Si Paduka berdatang, Pertuan Agong datang. Dan bila Agong datang ni tuan-tuan, pastilah Perdana Menteri pun ada. Lepas tu menteri besar pun ada. DO pejabat tanah yang ada dekat sini pun ada datang. Dalam ramai-ramai staf ni semua datang bersalam dengan tuanku. Tiba-tiba tuanku berhenti dekat kita. Abang kerja sini ke? Ya tuanku. Lah, ingat kau kerja tempat lain. Lama dah kerja sini. Tuanku bercakap dengan kita. Lama tak datang rumah ni. Hari Sabtu ni datang rumah pukul 3. Panggil PA dia suruh ambil appointment pukul 3. Tuanku nak jumpa abang. Agak-agak dia abang tuan-tuan, DO tengok tak? Agak-agak dia pengarah UAM tengok tak? Tengok tak? Ni tuanku bercakap. Bukan orang sebarangan. Jangan lupa, pukul 3, Sabtu ni pukul 3. Dekat Istana Shah Alam, contohlah. Kita jumpa. Tuan-tuan, itu makna dia, tuanku kenal abang ni pun kenal tuanku. Katakanlah abang ni pergi pejabat tanah, nak bayar hasil. Agak-agak dia tuan-tuan, DO ni keluar tak pejabat dia? Agak-agak tuan-tuan lah. DO keluar tak pejabat dia nak bayar hasil? Babang, buat apa beratur? Memang masuk pejabat. Tuan, DO semua masuk pejabat. Sebab apa? Dia ni orang tuanku. Tuan-tuan faham tak cerita sini? Payah juga nak cerita. Senyap, macam tak pun nak faham ya. Faham ke tidak? Kan? Agak-agak dia, tuan-tuan, agak-agak DO ni suruh masuk dalam pejabat. Dia kata ke apa ke abang ni? Bang, yang kali kalau nak bayar hasil tak payah datang sini.
Bagi tahu ya, kami datang rumah. Tinggi tak martabat tuan? Makna tinggi sebab itu dengan tuanku. Apatah lagi dengan Allah. Kan? Itu makna dia bila dah sampai tahap redha ni, manusia ni bila sampai tahap redha, Allah Ta'ala dah redha, Allah kasih kepada dia, dia kasih kepada Allah, semua yang berlaku ni tuan-tuan dia terima. Itu tahap orang yang cinta kepada Allah. Yang ini kita nak cari ni tuan. Supaya, tapi tuan-tuan jangan tujuan beribadat, tujuan dia nak cari cinta Allah ni nak jadi wali, tak boleh. Ada kan orang tujuan ibadat nak jadi wali. Kan, tak silap-silap kalau orang beribadat tujuan nak jadi wali ni, dua tempat yang kemungkinan dia akan pergi. Sama ada Tanjung ataupun Tampui, dua je. Jangan. Soal Allah nak angkat jadi martabat jadi wali ni, itu bukan urusan kita. Kan, hari ni heboh isu. Tuan guru yang kita kasihi mimpi jumpa Rasulullah. Tuan-tuan, ada? Kita tahu nama pun tuan guru. Kan? Dia hubungan dia dengan Allah cukup kuat. Amalan sunat dia, tuan-tuan, bukan calang-calang. Selawat dia hebat, dia punya mujahadah dia, muraqabah dia kita tahu, muahadah dia kita tahu, mujahadah dia kita tahu, muaqabah dia lagi hebat. Tuan-tuan faham kan ni muahadah, muraqabah, itu pun tuan-tuan tak apa nak faham. Dan untuk guru ni bila benda tu semua dia tahu, dia muraqabah, dia hebat dengan Allah. Allah Ta'ala boleh bagi sebab dia orang yang mendukung gerakan Islam. Bukan saya nak bias kepada satu parti, tak. Mana dia tuan guru. Dan kalau dia bermimpi Rasulullah, tak mustahil. Datuk Arudin bisa mimpi. Yang kita tak percaya ni, siapa dia? Azura tu, isteri Datuk Nasruddin tu, GISB. No, Azura. Bukan Azura, filem Azura tu. Isteri GISB tu, Datuk Nasruddin tu, nama dia Azura. Saya tak tahu lah isteri nombor berapa. Isteri Asy'ari Umujah. Kan dia masuk dalam bilik, dia tidur sekejap 5 minit, tiba-tiba Abu Ya datang, dia kata mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata begini. Akhirnya itu yang jadi macam-macam tu. Banyak tuan-tuan. Penyelewengan demi penyelewengan yang berlaku. Allahu Akbar kan. Macam-macam lah kan. Kononnya Abu Ya ni pasal apa? Abu Ya ni daripada keturunan Bani Tamim. Tuan-tuan biasa dengar ke Tamim? Tamim ni apa dia? Tamim ni seorang sahabat Nabi. Dia ni duduk di Yarbu. Yarbu ni daripada Madinah nak pergi ke Mekah, ada satu kawasan Yarbu. Dia ni kawasan laut. Tamim Ad-Dari ni, dia ni Kristian. Dia pergi belayar di laut dalam. Sampai di tengah laut dia dilanda ombak, bergelombang, sampai dia terdampar di sebuah pulau. Tuan-tuan, di negara Arab tak ada pulau. Pulau ni di mana? Pulau ni di belah kita ni, kita panggil Nusantara. Maksud dia pulau, Tara antara. Maksud panggil Nusantara, di mana banyak di antara satu Nusa tu, makna dia Nusa, makna dia pulau-pulau. Antara pulau, antara pulau. Dia panggil Nusantara. Itu dipanggil Nusantara. Tapi tak tahu di mana. Mungkin di Maldives. Maldives antara tempat yang banyak pulau. Saya rasa tuan-tuan dah biasa sampai Maldives kan? UAM tak biasa buat ke office trip dekat Maldives? Tak biasa. Habis tu UAM buat pergi mana? Nilai 3 je. Teruk sangat. Untung banyak buat lah sekali pergi. Kan? Okey, nak ceritakan bagaimana bila sampai di pulau tu tiba-tiba dia bertemu dengan seorang satu makhluk, bukan seorang, satu makhluk yang lebat bulunya, hodoh muka dia. Nama dia Jasasah. Makhluk ini pula bila dia boleh bercakap pula. Jasasah mana lebat bulu dia, hodoh muka dia. Saya bila baca hadis ni tuan, saya ingat filem King Kong. Kan King Kong hodoh muka dia, lebat. Mungkinlah, wallahu alam. Kemudian Jasasah ni beritahu di dalam pulau ni ada satu gua. Dan di dalam gua ni ada satu makhluk yang sama muka dengan kamu. Cuma dia terantai tangan dia, leher dan kaki dia. Dia nak jumpa kamu. Tamim Ad-Dari dengan kelompok dia punya kru dia seramai 30 orang pergi dalam gua tu. Ni hadis Nabi. Bila pergi dalam gua tu, maka pada ketika itu dia berkomunikasi dengan makhluk yang terantai tangan dia. Man enta, siapa kamu? Kamu akan tahu aku ni siapa.
Kan? Siapa kamu? Dia kata, aku nak tanya kamu, adakah pokok-pokok di bumi Bisan masih lagi mengeluarkan buah? Bisan ni di mana tuan? Bisan ni sepadan Palestin dengan Lebanon. Di situ banyak pokok kurma. Kurma yang buah dia besar-besar tu kita panggil apa? Mahjul tu lah. Yang besar tu kan? Yang besar tu. Yang sini sekilo ke 500 gram. Tak silap saya RM80. Kalau kita pergi Palestin, 3 kilo, $5. 3 kilo, $5. Saya cerita ni sebab saya dah sampai dah. Bumi Bisan ni adakah mengeluarkan buah? Dia kata, masih lagi banyak buah. Adakah Tasik Tabarah? Dia merujuk kepada Tasik Tiberias. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Sea of Galilee. Dalam bahasa Arab dipanggil Bukharah Al-Jalil. Adakah mengeluarkan air lagi? Ya, masih lagi banyak air. Tasik Galilee ni kedalaman dia 45 meter. Tahun 2018 saya pergi, Tasik tu dah surut 18 meter. Dan bila Tasik ni kering nanti dia kata, aku akan keluar. Siapa makhluk ni? Dajjal lah. Baik, dia kata. Dan bila Nabi SAW, bila Tamim Ad-Dari balik, bertemu dengan Nabi dan masuk Islam, kemudian Nabi menceritakan, Tamim Ad-Dari jumpa Dajjal. Disebabkan dia jumpa Dajjal, dan kita tahu Dajjal akhir zaman nanti akan berperang dengan umat Islam, yang mana di sebelah Dajjal ni siapa dia? Yahudi. Yahudi akan memerangi orang Islam. Tamim Ad-Dari ni disebabkan dia jumpa Dajjal, dia minta kepada Umar Al-Khattab ketika membuka kota Palestin sebuah tanah untuk diletakkan keluarga dia untuk nak menentang Dajjal. Sampai hari ni di Palestin sebelah Hebron tu ada satu kampung, nama dia Kampung Ad-Dari. Di situlah akan lahir nanti, dia kata, keturunan Arab, lahir yang akan jadi keturunan tersebut, dia kata, iaitulah keturunan yang akan melahirkan Imam Mahdi. Daripada keturunan Tamim Ad-Dari, Imam Mahdi. Dan nama dia sama dengan nama, aku kata Nabi, jangan sama dengan nama bapa aku, Muhammad bin Abdullah. Itu makna dia Imam Mahdi yang Al-Muntazar, yang ditunggu. Tiba-tiba Asy'ari mendakwa dia Imam Mahdi. Dia ni nama dia Asy'ari. Imam Mahdi nu negara Arab. Dia orang Rombau, kampung Pilim. Buat malu orang ni 9 dia. Tuan-tuan, rasa nak belasah saya rasa tu. Ram betul kita tu. Makna dia banyak kesesatan demi kesesatan yang lagi mendakwa. Dia kata, dia berbagai-bagai lah. Dia mimpi jumpa Abuya ni akan bangkit kali kedua. Ini pahaman agama Hindu. Agama Hindu dia akan ada kebangkitan kali kedua. Kita umat Islam memang ada kebangkitan kali kedua, tetapi setelah Allah Ta'ala tamatkan dunia ni, ganti dengan alam yang baru. Penyelewengan demi penyelewengan banyak berlaku. Sebab apa dia? Itu katakan bagaimana seorang itu beribadat, tujuan dia untuk apa dia? Nak cepat cinta kepada Allah, mana dia dakwa dengan berbagai-bagai, yang akhirnya melakukan kesesatan. Kullu bid'ah, melakukan bid'ah sesat. Wa kullu dalalah finnar, dan setiap sesat itu duduk dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Para hadirin yang mati sekalian. Baik, itu tahap yang kelima. Tahap yang keenam, seorang itu beribadat kerana nak cari, iaitulah nak cari seolah-olah dia dapat melihat Allah. Ini tahap ibadat orang ihsan. Ihsan ni maksud dia apa dia? Ihsan ni kita buat ibadat seolah-olah Allah ada depan kita ni. Kalau kita tak nampak Allah, kita yakin sungguh-sungguh Allah sedang memperhatikan tingkah laku kita. Itu ihsan. Kita seolah-olah diperhatikan. Makna seolah-olah Allah sedang melihat perbuatan-perbuatan kita ni. Tuan-tuan, ini tahap yang paling tinggi. Yang kedua tinggi. Yang ada yang ketujuh tu paling tinggi lah. Kita nak seolah-olah dilihatkan. Nak lihat, kita tak tahu. Contoh, kita boleh lihat zahir manusia ya. Kita boleh lihat zahir manusia, tapi kita tak tahu watak dia sebenar. Susah tuan-tuan kalau kita bersahabat ni. Sebab itulah saya jumpa, masa saya baru ni balik umrah di Madinah, saya jumpa seorang syekh di Madinah. Dia kata berkawan, dia kata boleh hentak berkawan, tapi jangan terlalu baik sangat. Terlalu baik sangat, dia akan jadi berkelahi, bergaduh. Pertengahan. Sebab kita tak kenal watak sahabat-sahabat kita ni. Dan kita tak tahu dia ni berkawan dengan kita kerana apa, kita tak tahu. Tuan-tuan kenal saya, Ustaz Nizam. Okey, kita tuan-tuan kenal. Dan sebab masa saya ceramah. Tapi tuan-tuan tak kenal watak saya sebenar dia. Nak kenal watak saya sebenar macam mana? Tuan-tuan buat saya pergi musafir. Tuan-tuan kenal lah watak saya. Kawan kita macam tu juga. Nak kenal watak sahabat kita ni, buat musafir. Tak payah jauh, buat pergi Amerika sudah.
Mak jauhnya Ustaz. Kau jauh sangat ke? Buat pergi Changlun sudahlah. Tak payah jauh-jauh. Changlun. Makan nasi jagung. Contohlah. Popular nasi jagung kat Changlun tuan. Kita naik, tengok. Masuk tol, sampai dekat RNR Sungai Buloh, Rosali Jantas, kita berhenti makan roti canai. Tengok siapa bayar. Nak kena watak kita ni. Kita bayar 1-0. Jalan lagi sampai RNR Sungai Perak. Tengok siapa bayar. Kita juga bayar 2-0. Sampai RNR Gurun, makan dan masuk Kedah ni, laksa, orang utara laksa ni pecah kepala. Kita makan laksa, tengok siapa bayar. Kita juga bayar, confirm bakhil. Tu nak kenal sahabat kita ni, tentu buat musafir, kenal lah watak dia macam mana. Itu tuan. Ini siapa yang ajar ni? Nabi Musa. Tuan-tuan kalau baca kitab kisah Surah Anbiya, kisah-kisah para nabi kan, ada seorang datang kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa tak kenal dia ni siapa dia sebenarnya. Apa tujuan dia berkawan dengan aku. Kan? Jadi akhirnya Nabi Musa bawa dia musafir. Nabi Musa kan di negeri Mesir. Dan bawa musafir, dia naik kuda dia, Nabi Musa naik kuda Nabi Musa. Sampai di sebatang sungai, Nabi Musa turun daripada kuda. Dan Nabi Musa AS bawa keluar 3 ketul roti dia. Buat tiga ketul roti. Sebab tak tahu sahabat ni berkawan dengan aku kerana apa. 3 ketul. 1, 2, 3. 3 ketul roti. Nabi Musa pun pergi berenang dalam sungai Nil lah. Berenang. Nabi Musa naik atas balik. Tengok roti ni tuan-tuan tinggal 1 je. Tadi buat keluar 3. Tengok tinggal 1 je. Nabi Musa tanya dekat sahabat ni, wahai sahabatku, tadi aku buat keluar roti ni 3. Pasal apa tinggal 1 je? Mana 1 lagi? Tak tahu. Walhan Nabi Musa tahu dia lah makan. Sebab tuan-tuan dah musafir 2 orang. Kalau tak aku confirm macam tuan-tuan musafir lah naik kereta 2 orang, tiba-tiba terbau gas pemedih hidung. Dalam kurungan kentut. Apa kentut ni? Tuan-tuan 2 orang dalam kereta. Kalau tak kita confirm, dia. Kawan ni pula masalah dia dah makan roti tapi tak mengaku. Tuan-tuan, nama dia orang buat silap nak mengaku. Mana dia nak mengaku? Termasuk di UM. Dia buat silap, dia tahu dia buat silap tapi tak mengaku punya. Kan? Jadi Musa kata, macam mana nak buat dia jadi mengaku ni? Tak apalah, Nabi Musa pun siap-siap jalan. Naik kuda masing-masing. Nabi Musa, Allah Ta'ala takdirkan berjalan atas air. Kuda dia berjalan atas air. Kawan dia ni mengharung air. Sampai kan kawan dia kata, Musa, macam mana kamu boleh jalan atas air? Kenapa Nabi Musa kata, kamu pelik ke? Pelik lah, orang lain mengharung air, kamu nak jalan atas air. Nabi Musa kata, tak pelik. Ada orang yang makan roti tak mengaku, lagi pelik. Tunduk. Tak mengaku juga. Nabi Musa nak dengar, aku lah yang makan. Tak dengar, dia tak mengaku juga. Tak apalah, teruskan berjalan. Cuaca pun dah panas, kita berteduh sekejap. Berteduhlah di satu gua. Tengok dalam gua, takdir Allah Ta'ala ada 3 ketul emas. Emas tu tuan-tuan, dia bukan 3 ketul macam ni, tak. Emas tu berat peti besi tuan-tuan tu. Peti besi tu berapa orang boleh angkat barang ni? Peti besi tu. Tuan-tuan di UM pun tak tahu, saya lagi tak tahu. Peti besi tu 4-5 orang pun tak boleh angkat kan? Tak boleh angkat peti besi tu. Jadi Alhamdulillah, Nabi Musa kata, kita ada dapat 3 ketul emas. Okey, kita bagi-bagi. 1 ni aku punya, 1 ni kau punya. Habis tu Musa, yang 1 ni siapa punya? Yang 1 ni kita bagi siapa yang makan roti tadi. Akulah makan roti tadi, Musa. Baru Nabi Musa kenal. Rupa dia ni berkawan dengan aku kerana nak sesuatu. Tak apalah, disebabkan kamu mengaku, ni 3-3 ni aku bagilah kamu. Mah ni kamu pergi bawa balik. Aku nak pergi ke lain. Orang macam ni tak boleh kawan, Nabi Musa kata. Tapi Nabi Musa tak kata ke dia lah. Jadi akhirnya sahabat ni tuan-tuan dapat 3 ketul emas. Nak bawa balik semua tak mampu nak bawa balik. Berat. Nak tinggal abang seorang yang sayang. Yang lain semua macam buat dek, yang macam tak sayang, macam tak nak je kan. Sayang. Akhirnya bawa sikit pergi ke pintu gua. Bawa sikit pintu gua sampai ke 3. Elok sampai pintu gua, tiba-tiba datang 3 orang perompak. 3 orang perompak datang. Ini cerita dalam hadis ni kan.
Dan kisah surah Anbiya. 3 orang perempat ni datang, dia buat apa? Dia bunuhnya sahabat Nabi Musa. Akhirnya perempat ni dapatlah emas orang satu. Satu untuk engkau, satu aku. Sebelum balik, kawan-kawan ni semua dah jadi kaya. Emas. Kamu pergi beli makanan sekejap. Emas kamu kami tinggal sini, aku jaga. Dan elok kawan ni pergi pasar nak pergi beli makanan, dia terfikir, kalau aku beli roti sekejap lagi, aku bubur racun ni bagus ni, biar dia mati dua-dua dalam gua tu. Aku dapat 3. Nampak dia mula khianat. Dia mula dengki dah. Kan? Jadi akhirnya dia beli roti bubur racun, kawan dia dalam gua ni pula berfikir. Kan? Sehari dia balik ni, kita ambil batu ni, kita hempuk dia macam mana kita hempuk sahabat Nabi Musa ni biar dia mati. Dia ni dia kata kita dapat emas orang 1,5. Masing-masing dah jadi tamak haloba dah. Elok sahabat dia balik, dia hempuk dia sahabat ni, tuan. Mati sahabat dia. Dia pun bagilah emas orang 1,5. Kan? Lepas tu sebelum balik makan roti tadi. Tak kisahlah roti canai ke roti bergali ke roti apa ke, makan roti. Bila mengatakan roti apa jadi? Habis 3 mati. Akhirnya tinggallah emas tu dalam gua tu. Lepas ceramah ni saya share location dekat tuan-tuan. Tu pun kalau tuan-tuan nak lah. Tuan-tuan, apa pengajaran dia? Pengajaran dia, boleh tak ambil harta ni? Boleh. Tapi dengan sebab harta ni janganlah kamu berkelahi. Janganlah kamu mutus silaturahim. Dengan harta ni janganlah kamu menjadi orang yang tamak, haloba, rakus sampai buat benda yang haram. Sebab inilah yang kamu nak tinggalkan. Nah, itu dikatakan bagaimana susah tuan-tuan nak kena. Sebab kita merasakan diri kita ni tak diperhati oleh Allah. Bila tak perhati dia oleh Allah Ta'ala, jadi mana kita mudahlah buat perkara-perkara yang merupakan dosa. Baik, itu tahap yang ke-6. Dan yang terakhir, ini paling tinggi lah. Kenapa kita beribadat? Nak tunjukkan syukur kepada Allah. Ini tahap ibadat yang dibagi kepada golongan yang orang-orang yang nak melahirkan ikhlas lah. Ikhlas ni macam mana? Makna dia tuan, dia bersedekah. Pasal apa dia bersedekah? Allah bagi aku nikmat banyak, aku nak jadi hamba Allah, dia bersedekah. Kita beribadat ni sebab apa? Syukurlah aku ni walaupun umur 60-70 tapi sehat badan, aku ibadat. Aku ni alhamdulillah Allah Ta'ala bagi timbunan harta yang banyak, selalu bantu orang. Tujuan dia bantu orang tu untuk nak melahirkan rasa syukur daripada Allah. Bukan kerana dia hamba Allah, bukan kerana dia alim, tapi nak tunjukkan syukur dia kepada Allah. Ini tahap orang ikhlas. Selalu saya sebutkan ikhlas benda yang tak nampak. Tuan-tuan dengar ceramah saya ni, tuan-tuan tak nampak keikhlasan saya. Tuan-tuan tak nampak. Tuan-tuan dengar ceramah ni, dan tuan-tuan ikhlas ke tidak? Tuan-tuan tak nampak, saya nampak. Keikhlasan tuan-tuan. Antaranya contohlah, siapa yang tengok 2-3 kali jam tu memang tak apa nak ikhlas lah. Ni kuapa usah nak berhenti ni, dah 1:45 dah ni. Kuapa nak habis ceramah ni, kalau berhenti lewat rosak program aku ni. Tuan-tuan, kita tak tahu ikhlas. Ikhlas ni benda yang sangat tinggi nilai dia. Kan? Itu dikatakan amal soleh tu. Amal soleh tu mana orang yang buat amal yang ikhlas. Dan ikhlas seorang pun tak boleh nilai. Yang tahu kita dengan Allah. Tu ya. Apa yang ada dalam dada kita. Saya berceramah tengah hari ni, tuan-tuan tak nampak ikhlas saya. Dan ustaz-ustaz yang berceramah semua ni tak tahu ikhlas. Tak tahu. Semua ustaz-ustaz tengok senarai penceramah tu. Tuan-tuan tahu nampak ke daripada ramai-ramai penceramah tu, tuan-tuan tahu tak ustaz mana yang paling ikhlas? Tak tahu. Nak tahu ustaz tu ikhlas tak ikhlas, lepas dia ceramah jangan bagi envelope. Tengok bulan depan dia datang ke tidak? Dia datang. Kan? Bulan depan datang, jangan bagi envelope lagi. Tengok dia datang tak? Dia datang juga. Memang ustaz tu ikhlas. Tuan-tuan nak test ustaz macam tu ya. Tapi jangan test kat saya. Kalau tuan-tuan test kepada saya bermakna tuan-tuan menzalimi saya. Sebab benda tak nampak tuan-tuan. Itulah tahap guys. Sebab apa? Kita nak jadikan diri kita ni orang yang bersyukur kepada Allah. Itu tahap ibadat. Jadi daripada 7 tahap ni, kita tahu mana?
Tak mana tahap ibadat kita ni? Adakah kita tahap kita takut pada Allah, atau sebaliknya kita nak menjadi orang yang kerana perintah Allah, ataupun kerana kita nak pahala, ataupun kerana kita nak syurga, ataupun kerana kita nak cari cinta Allah, ataupun kita nak supaya Allah lihat kita, ataupun sebaliknya kita menjadi orang bersyukur. Ini ada di dalam dada tuan-tuan. Tang mana? Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan Allah Taala masukkan kita sekurang-kurang dia orang yang kita cinta pada Allah untuk melahirkan takwa Allah, iaitulah Allah redha kepada kita, kita redha kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan tengah hari ini ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan juga Allah masukkan kita dalam golongan orang beri taufik, kekuatan untuk kita mengamalkan sesuatu ilmu yang kita ketahui. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Husikum wa nafsi bitaqwallah. Qul qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.